Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang ada menonton kita punya live taklimat dan serapan hilal Zulqa'dah 1441 Hijrah. Dan untuk makluman semua, nama saya Nur Amin bin Burhanuddin, merupakan pegawai sains di Balai Cerap Selangor. Dan untuk cerapan kita pada hari ini adalah cerapan hilal Zulqa'dah 1441 Hijrah. Dan cerapan ini diadakan pada tanggal 22 Jun 2020 ataupun bersamaan dengan 30 Syawal 1441 Hijrah. Cerapan ini turut dihadiri dan dibantu oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Selangor, ada petugas dia dekat luar. Dan juga disertai oleh ILIM, Institut Latihan dan Institut Latihan Islam Malaysia. Dia orang pun turut hadir bersama untuk sama-sama kita tengok. Cuma cuma kita akan mulakan dengan taklimat dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk taklimat dia pada hari ini, taklimat cerapan hilal Zulqa'dah 1441 Hijrah yang berlangsung pada hari ini. Kalau tengok gambar muka depan ini adalah gambar hilal Syakban 1438 Hijrah. Maknanya 3 tahun Hijrah yang lepas pada bulan April 2017. Okey, pertama sekali apa yang saya nak terangkan adalah apa itu hilal. Iaitu hilal itu adalah anak bulan. Kalau kat Malaysia kita lebih mengetahui dia sebagai anak bulan. Dan dalam bahasa Arab ditakrifkan sebagai hilal, manakala dalam bahasa Melayu dipanggil anak bulan. Hilal ini ialah peringkat fasa bulan yang paling nipis dan kurang bercahaya. Ia kelihatan seperti peringkat bulan mengenai yang paling nipis dan kurang bercahaya. Ia kelihatan selepas peringkat bulan mengalami istimak, yang disebut juga sebagai fasa bulan. Maksudnya hilal tu adalah fasa bulan yang pertama selepas daripada istimak. Di mana kalau kita tengok istimak tu adalah di mana matahari, bulan dan bumi berada dalam keadaan kita panggil dalam keadaan conjunction tu, dia dalam keadaan yang selari, seufuk macam tu. Dan daripada waktu dia istimak tu dan selepas itu sampailah yang paling muda yang kita boleh nampak, itu kita boleh panggil hilal lah. Cuma pada hari ini kita tengok pada tanggal 30 dan semalam kami di pihak Balai Cerap ada menjalankan cerapan hilal pada 29 hari bulan Syawal. Namun hilal tak kelihatan sebab semalam umur hilal lebih kurang 4 jam lebih sahaja. Dan pada hari ini umur hilal 28 jam. Dan umur ini dia mempengaruhi ketebalan hilal tu. Bermakna semakin tinggi umur, semakin senang untuk kita nampak. Dan sebagai contoh, umur hilal kalau ikut waktu sekarang 28 jam. 28 jam tu dah lebih sehari dah. Dia dah mungkin dah tak anak sangat dah. Tapi inilah peluang untuk kita sama-sama tengok. Boleh tak kita tengok hilal tu? Kalau kita tengok gambar matahari sekarang, cuaca agak cerah. Matahari yang kita tengok ni pun diletakkan dengan filter lah. Dan tengok itu cuaca kat luar tu. Boleh tengok keadaan ufuk. Dia ada matahari dan ada awannya. Dan itulah ufuk di Balai Cerap Selangor. Seterusnya ini kita tengok kalau ikut new moon di belah kanan ni,
Dan kemudian dia akan pergi first quarter, kemudian dia akan pergi bulan purnama pada tanggal 14, 13, 14, 15 bulan Hijrah, dan dia akan pergi last quarter dan dia akan pergi new moon balik. Dan untuk makluman semua, ketika new moon, gerhana matahari boleh berlaku. Gerhana matahari hanya akan berlaku ketika new moon sahaja. Manakala ketika full moon ataupun bulan purnama, gerhana bulan boleh berlaku. Bermakna gerhana bulan dia akan berlaku pada tanggal 13, 14 atau 15 bulan Hijrah. Manakala gerhana matahari dia akan berlaku pada tanggal 29 ataupun 30 bulan Hijrah. Okey, itu info asas je lah. Okey, saya akan terus ke slide seterusnya. Okey, hukum mencerap hilal. Hukum mencerap hilal. Hukum mencerap hilal di Malaysia, para ulama telah bersepakat berdasarkan nas di dalam hadis menyatakan bahawa hukum melihat hilal untuk menentukan permulaan puasa dan hari raya adalah fardu kifayah. Bermaksud fardu kifayah ni, persoalan hukum ini adalah persoalan dosa atau pahala, atau soal syurga atau neraka. Jadi wajiblah ada satu kumpulan yang pergi melihat hilal itu sendiri. Bahkan kalau tiada hukum fardu kifayah sekalipun, nak saya betulkan sikit. Bila betulkan hilang terus. Display. Bila tak ada hukum fardu kifayah sekalipun, sekejap saya kena patah balik. Okay. Ini dah slide seterusnya, minta maaf. Tak ada hukum melihat hilal sekalipun, ia tetap masih mendatangkan pahala berdasarkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat dan memikirkan tentang matahari, bulan, bintang atau segala ciptaan Allah yang boleh mendatangkan rasa kehambaan atau mengambil pengajaran dari pergerakan-pergerakan objek di langit untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Jadi itu adalah apa yang kita maksudkan. Kalau tak ada pun fardu kifayah sekalipun, kita masih boleh tengok juga hilal ni untuk memikirkan tentang matahari, bulan, bintang atau segala ciptaan Allah yang lain. Okay, kita tengok pada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 185. Maksudnya, patutkah mereka membutakan mata, tidak mahu memperhatikan alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah, dan yang memikirkan bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka. Maka dalam perkataan yang mana lagi sesudah datang kalamullah Al-Quran itu, mereka mahu beriman. Bermaksud Allah dalam surah Al-A'raf ni bagi tahu, patutkah kita tidak memperhatikan alam langit dan bumi. Bermakna alam langit tu ciptaan Allah tu, tak ada siapa yang mampu untuk menciptanya melainkan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dari sudut lain pula, mencerap hilal ini juga dijadikan medan untuk mendedahkan umat Islam, terutamanya kat Malaysia, kepada kaedah melihat hilal. Bagi seorang ahli falak, melihat hilal adalah satu proses empirikal, iaitu pemerhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Ustaz Fadwadi, selamat datang. Dan pencerapan tentang perjalanan alam yang mesti dikaji dan diperhatikan bagi membuktikan data hilal dan matahari pada hari ke-29 itu tepat. Ahli falak juga boleh menyemak data tersebut pada hari ke-30 dengan beberapa penambahan pada data yang tersebut. Okey, selain daripada melihat, ada juga nas yang membenarkan hisab hilal. Merujuk pada hadis daripada Nafi' bin Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang bulan Ramadan. Maksudnya, jangan kamu berpuasa kecuali kamu melihat hilal Ramadan. Dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal Syawal. Dan apabila kamu tertutup oleh awan, maka hendaklah kamu takdirkannya. Hadis daripada riwayat Muslim. Sebahagian ulama menyatakan bahawa kata faqdurullah itu adalah menghitung. Menghitung dengan makna menggunakan hisab, maka boleh juga mereka mempunyai ilmu tentang ilmu falak, menghitung sama ada hilal sudah wujud atau tidak. Ini bermakna sekiranya pada hari ru'yah hilal tidak kelihatan,
maka bolehlah kiraan falak digunakan untuk mensabitkan hisab dan ru'yah hilal. Kedudukan hilal sama ada wujud atau tidak hasil pengiraannya kemudian boleh dipegang dan menjadi dalil dalam penentuan awal bulan. Pendapat ini telah dikemukakan antaranya oleh Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Al-Syakir, Abu Al-Abbas Ibnu Suraji dan Ibnu Qutaibah. Sebahagian ulama' lagi menyatakan bahawa kaedah hisab boleh menggantikan kaedah ru'yah. Ini bermakna umat Islam tidak perlu meru'yah mengikut pandangan sebahagian daripada ulama', tapi cukup untuk membuat perhitungan sama ada hilal akan wujud atau tidak pada hari tersebut. Ru'yah ini adalah wasilah yang boleh berubah untuk mencapai matlamat, iaitu memastikan hilal wujud. Maka sekiranya sudah wujud wasilah yang lebih meyakinkan dan mudah, iaitu hitungan, maka kaedah ru'yah boleh digantikan. Ini pula adalah pendapat ulama' mutakhir seperti Syekh Mustafa Zarqa, Syekh Ali Tantawi, Mahmud Syakir dan Saraf Al-Qudah. Okey, seterusnya kenapa kita mencerap hilal? Okey, tujuan kita cerap hilal untuk menentukan awal bulan Hijri bagi kegunaan kalender hijrah yang kita gunakan. Terdapat 12 bulan hijrah, iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bilangan hari dalam bulan hijrah ada sama ada 29 atau 30 hari sahaja. Dia tak akan pergi 31 macam kalender Masihi. Okey, kalender Hijri pula sebenarnya merujuk kepada peredaran bulan. Kalender Hijri merujuk kepada peredaran bulan mengelilingi bumi. Dikenali sebagai takwim Qamariyah, iaitu takwim bulan. Dan satu tahun kalender Hijri, takwim Qamariyah ada 345 hari. Manakala kalender Masihi pula merujuk kepada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dikenali sebagai takwim Syamsiah. Okay, untuk kalender Masihi pula, seperti yang kita tahu, setahun dia ada 365.25 hari. Jadi sebab tu setiap kali 4 tahun, kita akan ada satu tahun lompat, di mana tahun lompat itu setahun ada 366 hari. Berdasarkan amalan Malaysia pula, pada setiap 29 Hijrah, kita ada rombongan ataupun kita ada kaki tangan urusan Jabatan Mufti Negeri-Negeri, Jabatan Ukur dan Pemetaan, dan wakil-wakil institusi pengajian tinggi yang akan mencerap hilal. Cuma yang rasmi dan yang kita biasa dengar dan isytiharkan oleh penyimpan mohon besar Raya Raja adalah 3 bulan, iaitu Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Mereka yang mencerap hilal tiap-tiap bulan inilah yang bertanggungjawab menyusun dan menyemak takwim hijrah yang kita guna pakai ini agar betul dan tepat dengan peredaran bulan yang sebenar. Jadi sekarang ni, ini adalah kenapa kita mencerap hilal. Saya akan pergi ke yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah mengenai cerapan hilal. Okey, kalau ikut kita sebenarnya ada lebih kurang 25 minit lagi sebelum matahari terbenam, sebelum kita boleh tengok hilal. Dan itu adalah gambaran ufuk. Saya akan tunjuk gambaran daripada kamera pula. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan insya-Allah kita akan tengoklah macam mana. Okey, itu adalah matahari yang sekarang ni lah. Okey, ini cerapan hilal saya dah terangkan tadi. Secara umum bahagian falak atau Jabatan Mufti melihat hilal pada tanggal 29 hari bulan kalender hijrah. Kalau hilal kelihatan, esok akan mula bulan yang baru. Tapi jika tidak kelihatan, esok digenapkan pada 30 hari bulan hijrah. Seperti yang berlaku pada hari ini. Maknanya semalam kita dah tengok tanggal 29 Syawal tapi tidak kelihatan dan dia tidak memenuhi kriteria imkanul ru'yah. Jadi esok ataupun hari ini kita tengok hilal pada tanggal 30 hari bulan. Dan esok insya-Allah akan masuk bulan baru iaitu bulan Zulqa'dah. Okey, sebab apa kita buat cerapan hilal pada tanggal 30 hari bulan pula adalah sebagai salah satu kajian ilmu falak. Sebab cerapan hilal ni dia dipengaruhi oleh kecerahan langit, kelembapan udara, keadaan awan, kedudukan terjauh atau terdekat bulan, lokasi pencerap dan pelbagai lagi. Maka sebab itulah kita perlu lihat hilal pada tanggal 30 dan kaji data-data tersebut agar hasil daripada kajian yang kita kumpulkan ini
dapat digunakan untuk tambah baik prosedur penentuan awal bulan Hijri. Sebagai contoh, kalau saya ambil satu faktor lokasi pencerap, dan skill pencerap tu sendiri. Dan di Malaysia ni, kita ada satu orang ataupun satu ustaz yang memegang rekod untuk hilal termuda yang dia dapat ambil pada bulan Ramadan itu di Labuan. Ustaz Awangku Bolhizan. Okey, jadi seterusnya posisi hilal ni kita tahu sebab sunnatullah ataupun pergerakan sistem solar ini, bahawa semua objek dia akan terbit dari timur dan terbenam di barat mengikut tertib yang tertentu. Dan ia boleh dikira pelbagai perisan kita boleh guna. Kita boleh guna stellarium, kita boleh guna sky safari, kita boleh guna the sky, kita boleh guna Google Sky Map. Tapi faktor kebolehan nampakkan hilal ni bergantung kepada pelbagai faktor sekeliling seperti keadaan awan. Sebagai contoh, tadi kita tengok gambar ufuk tu macam mana. Gambar ufuk, saya tunjuk gambar ufuk. Ini gambar ufuk. Dia nampaklah ada awan, ada celah awan tu, dan kita nak tengok hilal tu daripada celah awannya. Jadi terapan hilal ini perlu dilakukan secara konsisten, supaya apabila kita tengok ni, ia adalah salah satu proses pembelajaran kepada kami juga, sebagai orang yang mencerap hilal, tentang kitaran alam yang tidak akan tamat selagi alam ni wujud. Bermakna awan ni, bulan ni lain kita tengok, bulan depan lain, sama juga cuaca. Sebab itulah kita akan tengok pada setiap bulan. Okey, kenapa kita perlukan gunakan kalender dan takwim hijri? Okey, kita mencerap hilal kerana ia adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala suruhan Allah, maka wajiblah kita laksanakan. Firman Allah bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak bulan. Katakanlah, peredaran anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji. Daripada surah Al-Baqarah ayat 189. Yang kedua, menjadikan peredaran bulan sebagai rujukan takwim hijrah dan rujukan dalam persoalan ibadat. Apabila melibatkan soal ibadat, sudah tentu ia bukan soal apa yang kita nak, apa yang kita mahu atau apa yang kita tidak mahu, atau kita boleh buat sesuka hati sahaja. Sebagai contoh, nak tengok matahari ke, tengok bintang ke, kerana ibadat ini adalah milik mutlak pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk ibadat yang berkait dengan anak bulan ni, dia ada tiga. Tiga kat sini. Okey, dia satu adalah kita tahu untuk puasa. Puasa kita tengok anak bulan sebab puasa ini hanya diwajibkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, ibadah korban ataupun haji pada bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga, bulan Syawal kita tengok sebab kita nak Raya Aidilfitri dan juga penamat puasa wajib Ramadan tu. Jadi sebab itulah 3 bulan ni kita jadikan cerapan hilal rasmi juga. Okey, untuk makluman juga, takwim hijrah ni bermula di zaman Rasulullah SAW lagi. Tetapi bila turunnya ayat Nasa'i, sebenarnya sudah lengkap takwimnya. Orang Arab Quraisy menggunakan takwim jahiliyah sebelum kedatangan takwim hijrah. Dan sebenarnya penerbitan takwim hijrah ni bermula pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. Okey, ini jenis-jenis takwim di seluruh dunia. Saya tak pergi ni sebab kalau ikut matahari terbenam lagi 20 minit. Kita ada banyak masa. Jadi kalau ada apa-apa soalan, saya berhenti sekejap untuk ni. Ada apa-apa soalan yang nak tanya, boleh tanya. Waalaikumsalam Ustaz Abdullah. Okay, Faizal AK, terima kasih juga sebab tengok. Untuk takwim hijrah ni, kita ada 4 untuk takwim ni sebab takwim ni adalah takwim yang kita buat untuk 1 tahun. Takwim hijrah adalah berdasarkan peredaran bulan seperti kita tahu, tapi secara praktikalnya ia terbahagi pada jenis takwim yang akan mempengaruhi penentuan awal bulan hijri seperti berikut. Yang pertama, kita ada takwim istilahi, iaitu bilangan hari bagi bulan-bulan yang terdapat dalam takwim ini kita susun selang-seli. Sebagai contoh, 30 atau 29 menjadikan setahun ada 354 hari kalau kita susun selang-seli. Bermaksud selang-seli itu, Muharram kalau kita letak 30 Muharram, makna Safar ada 29 Safar. Kita susun balik dan takwim ini pernah digunakan di Malaysia pada satu ketika dulu. Namun sekarang kita tak gunakan. Yang kedua adalah takwim istimak hakiki. Takwim yang berdasarkan istimak bumi, bulan dan matahari ini, di mana penentuan awal bulan hijrah dikira berpandukan ketika berlakunya istimak hakiki ataupun ketika berlaku istimak
maka sejak terbenam, sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam tu, itulah dikira awal bulan hijrah yang baru. Sebagai contoh semalam, dah berlaku istimak semalam, kemudian matahari dah terbenam pun, tapi esok, maknanya hari ni contoh masuk bulan baru, maknanya masuk bulan Zulkaidah. Itu kalau kita pakai takwim istimak hakiki. Yang ketiga adalah takwim wujudul hilal, takwim yang berasaskan sistem istimak juga, sama yang takwim istimak hakiki. Tetapi perbezaannya penentuan awal bulan Islam dikira mengikut wujudnya hilal. Maknanya hilal tu wujud ketika matahari terbenam. Kalau hilal tu tak wujud ketika matahari terbenam, esok dia akan lengkapkan 30. Jadi kalau ketika matahari terbenam ada hilal, jadi esok akan masuk bulan baru, seperti contoh semalam juga. Bermakna ketika matahari terbenam, hilal ada di atas ufuk lebih kurang 1 darjah, lebih kurang 5 minit. Dan kalau itu kita guna takwim wujudul hilal, bermaksud hari ini patutnya masuk 1 Zulkaidah. Tapi kat Malaysia kita tak gunakan, kita gunakan takwim imkanur ru'yah yang diguna pakai di Malaysia. Takwim imkanur ru'yah adalah di mana penentuan bagi setiap awal bulan hijrah adalah berdasarkan ketetapan ru'yah dan hisab. Kita gabung ru'yah dan hisab mengikut kriteria ketetapan yang telah ditentukan. Okey, ini adalah takwim imkanur ru'yah. Nak tahu apa itu takwim imkanur ru'yah, apa kriteria yang kita pakai? Kita akan tengok pada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya proses penyediaan takwim hijrah di Malaysia. Seperti yang kita tahu, kita pakai imkanur ru'yah. Jadi penyediaan takwim hijrah adalah di bawah selain unit Falak Jakim dengan menggunakan rujukan Almanak Falak Syar'i Malaysia. Hitungan dibuat secara manual untuk menentukan kedudukan hilal dan matahari bagi stesen rujukan, iaitu stesen paling timur di Malaysia, iaitu Kampung Atiamu, Tanjung Atiam, Sabah, dan paling barat di Tanjung Cincin, Langkawi. Kalau ikut keseluruhan lokasi cerapan ada 29. Tapi untuk takwim ni kita ambil 2 titik, paling timur dekat Sabah dan paling barat di Langkawi. Sekarang ni dah ubah, tapi masih lagi di Kedah, di Langkawi. Dan apabila semua hitungan selesai, hasilnya disemak dan kriteria imkanur ru'yah diguna pakai. Bila dah selesai, kita semak, okey, kita masukkan kriteria imkanur ru'yah itu. Sekiranya hitungan pada hari ke-29 setiap bulan hijrah memenuhi syarat imkanur ru'yah, masa esoknya adalah awal bulan Islam yang baru. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat imkanur ru'yah, maka bulan itu akan menjadi 30 hari. Takwim disediakan apabila selesai disemak pada setiap tahun. Hasil hitungan ini kemudian dah buat hitungan, dah letak tu, dibawa ke mesyuarat panel pakar Falak Jakim yang dianggotai oleh pelbagai pakar. Yang saya satu kenal, dia juga adalah AJK Falak Negeri Selangor, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zamri. Dia juga merupakan panel pakar Falak Jakim untuk semakan dan disahkan dalam mesyuarat panel pakar Falak Jakim sebelum diedarkan kepada jabatan atau pejabat mufti negeri-negeri dan agensi berkaitan untuk hebahan kepada umum. Jadi proses penyediaan takwim ni pun sebenarnya dekat Malaysia ni ada prosedurnya, bermakna kualitinya tu memang ada untuk takwim hijri ni. Okey, bagaimanakah kaedah penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, dan apakah maksud imkanur ru'yah keboleh nampakkan hilal? Okey, penentuan awal bulan Syawal, Ramadan dan Zulhijjah di Malaysia berdasarkan satu kriteria keboleh nampakkan atau disebut sebagai imkanur ru'yah. Di mana penentuan masuknya awal bulan baru apabila kedudukan hilal ketika matahari terbenam dalam keadaan yang kemungkinan boleh nampak. Bermakna kita kira, kita rasa dengan kriteria ni kemungkinan boleh nampak. Jadi sebab tu kita buat kriteria imkanur ru'yah, keboleh nampakkan hilal. Dan hilal dianggap boleh kelihatan apabila kiraan memenuhi salah satu syarat yang berikut. Okey, syarat yang pertama, kita tengok gambar yang atas ni, ketika matahari terbenam, ketinggian hilal ni mestilah tidak kurang daripada 2 darjah. Macam semalam 1 darjah. Jadi dia tidak memenuhi syarat A ni. Dan jarak lengkung matahari tidak kurang 3 darjah. Semalam jarak lengkung pun kurang daripada 3 darjah. Jadi semalam punya hilal tidak mematuhi kriteria imkanur ru'yah. Dan syarat yang kedua dia adalah atau ketika bulan terbenam, umur anak bulan tidak kurang daripada 8 jam selepas istimak berlaku. Jadi kalau kita ikut semalam, umur hilal ni dia kurang daripada 8 jam. Semalam adalah 4 jam. Jadi sebab itulah bila kita tengok
kalau kita tak nampak anak bulan disebabkan beberapa faktor seperti awan, hujan, mendung dan sebagainya, kita gunakan kriteria Imkat Nurah ni, kita kata patut hilal boleh nampak. Jadi esok patut boleh masuk bulan baru walaupun secara ru'yahnya tak nampak. Jadi itulah yang digunakan pakai di Malaysia. Berbanding dengan ada beberapa negara yang saya tahu sebagai contoh Brunei dan juga Arab Saudi, dia menggunakan ru'yah semata-mata. Kalau pakai mata tak nampak, walaupun kriteria patut hilal patut ada, jadi dia esok akan lengkapkan 30. Dia tak akan masuk bulan baru. Okey, perbezaan penentuan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Malaysia dan Arab Saudi, ini biasa yang setiap tahun orang akan tanya. Sebab kita ada satu puasa sunat Arafah yang berdasarkan tarikh wukuf tu kan. Okey, jadi penentuan hari raya di Arab Saudi di Malaysia dan Arab Saudi adalah tidak sama. Kerana kaedah penentuan yang digunakan adalah berbeza dan butirannya adalah seperti berikut. Malaysia kita pakai ru'yah dan hisab ataupun dengan menggunakan kriteria Imkan Ru'yah, iaitu menggunakan hisab dalam menentukan kebolehan nampakkan hilal. Manakala Arab Saudi pula, dia hanya menggunakan ru'yah sahaja atau melihat hilal. Yang kedua, terdapat perbezaan matlak yang jauh di antara Malaysia dan Arab Saudi. Perbezaan waktu antara kedua-dua negara adalah lebih kurang 5 jam. Oleh itu, ketika hilal dilihat di Arab Saudi, kedudukan hilal tersebut berada pada kedudukan 1.25 darjah lebih tinggi di matlak Malaysia. Macam contoh semalam, sepatutnya umur hilal kita 8 jam, mungkin di Arab Saudi dah 13 jam. Jadi kalau kita tengok kat peta ni, jarak dia jauh, 5 jam perbezaan Arab Saudi dan juga Malaysia. Bagi rakyat Malaysia yang bermazhab Syafi'i, mereka perlu memahami bahawa setiap negara di dunia ini mempunyai matlak atau lingkungannya tersendiri. Oleh itu, Malaysia tidak harus mengikut keputusan cerapan hilal yang dilaksanakan oleh Arab Saudi. Dan ini dah diputuskan daripada pejabat mufti dan kita punya pemerintahan kerajaan negeri Malaysia, kerajaan Malaysia, di mana kalau kita tengok anak bulan tu untuk ibadat ni, kita kena tengok, kena ikut takvim kat Malaysia. Okey, ini kalau tengok keadaan cuaca, kita mungkin boleh tengok hilal. Lepas ni kita akan bersedia lebih kurang 11 minit lagi dan saya punya slide pun dah nak habis dah pun. Kita akan habiskan dengan kita tengok gambar-gambar hilal yang kita dapat di Balai Cerap Selangor dan juga di seluruh Malaysia. Kalau boleh tengok, kalau tak nampak tu, dia memang agak sukar untuk nampak . Okey, saya baca komen dah lambat. Ada beza ke hilal anak bulan dengan new moon? Okey, kepada Ustaz Ardi Sadali, hilal anak bulan dan new moon tu dia punya frasa dia yang berbeza. Dia maksudnya new moon tu bahasa Inggeris, anak bulan tu bahasa Melayu, hilal tu bahasa Arab. Bermakna kita balik pada takrif hilal pada kita punya slide PowerPoint yang kedua. Kepada Ustaz Farid Abu, masih tak ada kat sini ke? Sebab tak datang kan. Kalau nak datang boleh bagi tahulah, sebab akan datang. Kalau tak ramai kita boleh. Kita mungkin ni lagipun PKPP ni semakin hari ada kelonggaran yang diberikan lah. Okey, ini gambar dia. Kita tengok juga, kita cuba juga nak tengok sama ada kita punya matahari masih kelihatan atau tidak dekat kita punya kamera. Kita tengok Okay, matahari masih lagi kelihatan pada 7.18 melalui teleskop. Kita boleh nampak walaupun dia dah ni di sebalik awan, sebab kita letak filter, boleh nampak di sebalik awan matahari masih lagi boleh nampak. Untuk ni. Ustaz Farid kat Puchong. Okay, nanti bila dah balik ke madrasah, boleh sama-sama untuk tengok lah. Okay, saya tunjuk gambar seterusnya untuk anak bulan. Okay. Ini kalau tengok dekat live ni mungkin susah nak nampak. Sebab dia punya kontras dia tak. Tapi dekat anak panah tu, ini ketika hilal Rejab 1441 Hijrah, 24 Februari, umur lebih kurang 20 jam.
Umur lebih kurang 20 jam. Hari ini dah 28 jam, kita akan nampak lebih tinggi lah. Okey, saya terus juga untuk tengok yang seterusnya. Okey, ini satu Rabiul Akhir, umur lebih kurang 28 jam. Hari ini kita akan nampak ketebalan lebih kurang macam ni lah. Umur 28 jam. Ini pada 1439 Hijrah. Okey, kita tengok juga. Okey, ini adalah rekod dunia. Rekod dunia yang dirakam dan dilihat oleh beberapa orang dan dirakam ni oleh Awangku Bolhizan Ahmad Tani pada 23 April 2020. Ini yang terbaru. 23 April 2020, sekarang ni dah bulan Jun, 2 bulan yang lepas. Lokasi di Universiti Malaysia Sabah Labuan International Campus. Itu adalah dia punya lokasi, latitude dan longitude. Dirakam pada 6.33 minit malam kalau di Sabah sebab bulan dah terbenam. Umur hilal ketika itu adalah 8.25. 8 jam. Maknanya betul-betul lepas daripada kriteria Imkanul Ru'yah tu. Okay, saya Hafiz Syafiq tanah juga, saya rasa dekat Kuala Selangor. Tengok. Okey, ini juga ini daripada Teluk Kemang. Boleh nampak tu, umur dia 12 jam. Ini adalah hilal Ramadan 1440 Hijrah. Okey, seterusnya kita pergi juga. Okey, ini di kampung Sungai Lada Labuan. Biasanya kalau Labuan ni adalah Awangku Bolhizan juga, 1437 Hijrah. Minta maaf saya tak ada maklumat berapa ketinggian hilal dia. Berapa ni. Okey, saya pergi seterusnya. Okey, ini Teluk Kemang juga pada bulan Syawal 14 Jun 2018. Maknanya hilal Syawal. Boleh nampak kat situ. Kenampakan dia kat Teluk Kemang. Ini hilal Muharram. Disember 2010. Okey, 2010 sebab apa saya letak 2010 ni? Sebab pada 2010 ni lah Balai Cerap Selangor ni baru buka. Jadi sebab itulah saya nak tunjuk pada 2010 ni, masa tu ketika tu dapat dirakam umur hilal 17 jam. Bermakna selari dengan perkembangan teknologi, selari dengan peningkatan kepakaran sumber manusia, kemungkinan untuk nampak hilal yang umurnya lebih rendah dan melepasi sedikit kriteria Imkanul Ru'yah tu lebih tinggi. Pada Ustaz Hafiz Syafiq, rekod Selangor seperti yang slide sebelum ni, yang saya tunjuk dia adalah 17 jam. 17 jam. 17 jam lebihan. Okey. Ini yang terakhir. Okey, sekarang ni kita Malaysia sendiri, unit Falak Jakim dia tengah menuju ke arah kajian hilal melalui CCD. Bermakna dari sudut syaraknya akan dibincangkan sama ada diterima atau tidak. Namun dari sudut sains dan teknologinya, kita Malaysia ni perlu bersedia untuk dapat ambil hilal tu, ataupun kita ambil bulan muda selepas new moon tu betul-betul selepas ijtimak. Dan yang memainkan peranan kalau ikut sumber daripada Bosca Observatory ni, dia tak kira umur, dia hanya nak tengok berapa jarak elongasi yang dia boleh rakam garisan halus new moon tu selepas daripada ijtimak. Itu yang sepatutnya pada bulan 4 yang lalu pihak JAKIM ada plan nak menghantar untuk pergi ke Indonesia, ke Bandung. Bosca Observatory ni di Bandung. Namun disebabkan virus COVID-19 ada tertangguh. Namun saya yakin pihak JAKIM dan Universiti Malaya dia akan teruskan untuk dapatkan maklumat daripada Indonesia apa SOP yang dia lakukan untuk tengok ni. Okey, jadi itu yang kita akan cuba lakukan. InsyaAllah Balai Cerap Selangor pun kami bercadang untuk menuju ke arah kajian hilal ataupun kajian bulan muda ni melalui CCD. Okey, jadi itu insyaAllah kita target untuk tahun hadapan lah. Okey, jadi ini adalah live matahari sekarang dan itu sahaja saya rasa slide saya. Semoga memberi manfaat kepada semua. Okay, jadi dah tamat dah kat situ. So, kita akan fokus untuk kita tengok matahari terbenam.
Sekarang ni untuk pengetahuan, filter kita masih tak buka. Filter kita masih tak buka. Kita pergi buat stream anak bulan. Okey, filter kita masih tak buka. Kita tengok yang ni. Okey, ini adalah gambar yang menggunakan kamera CCD lah. Boleh nampak tu kamera CCD. Gambar saya dah tak ada kot. Gambar saya dah tak ada. So saya fokus pada dua je. Gambar kat luar pun saya tak ada dah. Gambar kat luar pun dah tak ada. Jadi kita akan fokus pada dua ni. Dua gambar ni untuk kita tengok. Okey. Okey, pukul berapa anak bulan akan kelihatan? Kita akan tunggu sampai matahari terbenam, Cik Hairul Anwar. Lebih kurang lagi 3 minit. Lepas daripada matahari terbenam, kita akan mula fokus untuk tengok anak bulan tu. Kalau ikut umur hilal pada kali ni, 28 jam, sekarang pun dah boleh nampak. Sepatutnya kalau gunakan teleskop, kalau saya alihkan. Tapi saya nak tengok matahari terbenam dulu. Kemudian saya akan alihkan teleskop ni ke bulan pula. Untuk kita tengok. Dan kita ada beberapa orang kat luar daripada Institut Latihan Islam Malaysia. Dan juga kita ada daripada pihak Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia. Dan juga kita ada kita punya staf Balai Cerap untuk tengoklah. Ada. Matahari jelas lagi kan? Matahari jelas lagi kan? Tapi kat sini kita tengok matahari dah di sebalik awan tu. Dah nak terbenam. Lagi 2 minit kalau ikut data yang diberikan. So saya kena fokuskan. Ini pun pakai filter. Panggil Nizam tu aku nak suruh cabut filter lah. Sebab matahari ni pun dah di balik awan dah ni. Nampak burung-burung tu Yalah sebab lepas ni nak buka. Nak buka sudah sekarang ni? Belum. Kenapa? Dah nak terbenam lah. Tapi itu nampak tu. Kat sini nampak lagi. Nak rekod dulu lah sini. Saya rekod dulu. Itu bawah tu dah ufuk tu? Ni dah habis dah. Tak sempat rekod yang tu. Silong tak aku. Saya nak game tarik. Orang tu boleh pusing juga. Semua orang tu aku punya telefon tu tak ada gambar ufuk. Kat situ elok main tadi dia macam connect sendiri. Cuba lagi sekali. Aku dah tadi tak usah apa-apa pun. Ni dah tak ada. Cuba ambil telefon tu. Sebab nanti nak rakam ufuk tu. Tolong ambil handphone aku bawa masuk dalam tu. Yang atas tripod tu. Ni kalau tengok ni lagi sikit lah. Burung-burung berkicauan Muhammad Aziz. Yalah burung-burung berkicauan. Okey, jadi sekarang kita akan buka filter Kita akan buka filter dan kemudian kita akan pergi ke bulan. Buka filter dulu baru pergi ke bulan. Terang tak? Terang. Dekat Sony ni terang betul. Exposure. Masya Allah. Nampak tu. Hari ni dia terbenam dekat Tanjung Lumba-Lumba tu. Kan? Ya. Ini kawasan Tanjung Lumba-Lumba tuan-tuan. Kawasan Tanjung Lumba-Lumba. Bermakna dia punya tu bukan 292, dia 29 lebih. Ni bukan. Ni telefon siapa? Ni tempat aku bawa masuk. Bawa masuk. Sekarang ni kalau ikut dah terbenam Nizam boleh pergi ni bulan. Boleh pergi ke bulan. Jadi kita akan pergi ke bulan sekarang untuk kita tengok terus nampak ataupun tidak. Sekejap, saya off dulu Off dulu recording. Azimut bulan hari ni 293 Terus nampak, alhamdulillah. Okey, kita akan tengoklah. Macam tu kan?
Dah ubah ni kot. Dah ubah IP. Ni sekarang tak record video ni. Haa. Screen tu tak nampak ni. Tak rekod lagi Zam. Okay. Matahari pun dah terbenam, so kita akan fokus tengok anak bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat skrin tu nampak tak? Aduh, kena ni lagi Zam. Terang ni cukup Zam? Ini langsung tak nampak ni. Tak Lucam ni. CCD ni macam mana nak setting ni kan? Lucam tu kan pasang ni. Oh, asal tak buka? Patutlah tak nampak. Lucam tu tak buka lagi. Okay, jadi sekarang kita fokus untuk kita tengok dekat skrin tu. Boleh nampak kan anak bulan? Aku dah tahu dah. Patutlah. Aku sambil pegang lah sini. Tengok sekitaran ni. Sebab dia terconnect ni. Balai cerap punya ni. Balai cerap punya server. Tak nampak lagi lah. Awan tebal kat situ. So, satu lagi kamera saya tutup lah. Lucam tu. Saya akan letak kamera telefon saja. Lucam saya tutup. Ambil gambar saya. Nampaknya Ustaz Nizam ambil gambar saya. Kalau tengok kat sini pun masih belum nampak dekat ni. InsyaAllah kita akan nampak. Kita tunggu sama-sama. Kita orang cuba rekod lah. Tu dah nampak dah. Saya cuba jelaskan sikit. Dah nampak Saya dah nampak ni. Di sebalik awan. Nanti kita tunggu kawasan yang cerah sikit lah. Aku dah nampak Zam tadi. Dah nampak tadi. Tapi di sebalik awan tu sekarang ni tak nampak lagi. Tapi sebelah sini tak? Aku tengah rekod tu. Rekod video. Ada bukti. So, dah video dah ada main, kita pergi snap lah. Itu nak pergi snap. Dia aku tukang snap ke atas. Cuma skrin dekat atas ni paparan dia pelik. Kenapa pelik Okay, ni keadaan ufuk kat luar tu. Sekejap. Boleh Zam. Jadi kalau nak main kat atas pun boleh. Kalau main ISO kat atas. Sekarang paparan dia. Ni Zam, nampak tu? Nampak tu kat tengah-tengah tu? Ni. Halus je. Ambil gambar. Okay, aku stop.
Ha tu. Oh, tu Nampak? boleh nampak. Apa kita tahu? Suruh dia orang cari pakai ni. Dah ni, catat masa senang nak cari. Sebab tu saya ada masa dekat kita punya live stream. Tadi lebih kurang 7.30 lebih. Nanti saya akan tengok balik live stream tu. Dekat skrin tuan-tuan nampak tak? Dekat skrin viewer ni yang ada ni, nampak tak anak bulan tu? Dah boleh nampak. Tapi kat sini boleh tengok. Dekat sini. Dia masih lagi dekat awan ni, tapi dekat sini boleh nampak dah. Nampak ni garis halus dia. Alamak. Kontras dia tinggi sangat. Tu. Ni. Halus macam ni. Boleh naik, boleh. Boleh. Dari tadi boleh naik. Kalau dari bawah tu memang tak nampak. Tapi tak apa, sekarang ni parti je kat sini. Nanti dia boleh tengok. Saya besarkan. Ni. Garis halus ni. Ni tak tepi jauh. Oh, nampak ni. Mana? Garis halus. Mana? Ni. Sebab dalam Facebook macam tak nampak sangat. Asal lah. Mana tu? Cuma boleh tengok. Ni tengok tu. Ni kat sini. Berapa mata ni? Weh, banyak jauh memang tak nampak. Kalau dari bawah tu nampak ajak alit. Situ tak nampak? Itu tak nampak. Sebab itu ini live daripada tu. Dia ni. Tu. Halus tu. Memang Tak nampak lah. sama lah. Sama lagi sebab dia masih dekat awan tu. Dia bagus lagi. Itu mata tua dah. Dia masih dekat awan lagi. Salah. Mana? Ni Kang, dekat tangga awan. sini. Bulan. Tangga di sini. Ini sekarang ni dah hilang balik ni. Bulan. Tapi sebab dia betul-betul balik awan tu. Ni. Tu saya dah jelaskan sikit tu. Garis halus tu. Oh, okey. Halus sangat. Dia bentuk bar hari ni kan? Bar Ni. ni. Ni garis halus ni. Dah halus. Ni. Ada garis di atas sikit ni. Dia kena bawah sikit. Ini. Dia kan bentuk bar kat yang kali ni punya tu. Tapi dengan mata kasar susah lagi nak nampak ni sebab ada awan lagi tu kan. Ada awan lagi. Dengan mata Takkan nampak. Mata hati ni. dengan mata kasar belum boleh kita tengok. Tapi kita akan tengok nanti kat luar sebab banyak masa lagi kan. Bulan terbenam pun 8.30. Oh, dia masuk. Bulan terbenam 8.30. Kita dapat tengok ni kira awal lah kan. Tapi bulan nanti terbenam 8.30. Tadi 7.27 tadi saya tengok. Dia duduk betul-betul kat belakang awan hitam tu. Betul lah. Ni masih lagi dekat awan ni, cuma awan ni dia halus macam tu lah. Tapi ni awan agak tebal ni, susah nak nampak yang awan tebal ni. Kalau ikut ni bila kita cerahkan nampak garis macam ni. Ni garis ni. Itu mata kasar. Mata kasar belum lagi lah. Mata kasar memang belum lagi setakat ni. Theodolite pun susah sebab belakang awan kan. Tapi nampak garis ni kan. Tapi kita sekarang ni boleh tengok mata kasar dengan theodolite kan. Kalau macam hang boleh lah. Sebab hang guna mata hati. Ada pada mata. Nampak garis tu. Tapi sebab ni ada celahan awan tu kalau ikut kan. Kalau tengok kita punya kamera pun sekarang ni mungkin ada kita nak tengok kat celah-celah nanti ni. Kalau ni lagipun bila dia makin bawah, umur dia makin ni kan. Jadi tak ada masalah tu. Cuma kita tengok tu. Umur sekarang pun 28, 29 sepatut lagi tinggi lah. Sekarang kita tunggu sampai hilal terbenam 8.30. Patut boleh nampak tu. Sekarang ni belum jelas lagi. Tapi kalau kita tengok ni, ni dah makin jelas lah bila makin bawah kan. Ni terlalu cerah. Garisan dia tu.
Memang sikit. Sikit sangat tu. Lisan halus dia tu memang sikit. Kita habis. Ini susah sikit kat sini. Tengok kat sini. Oh, tu? Ni. Ni. Dah boleh nampak ke kat luar tu? So kedudukan dia kalau tengok daripada jauh, area mana sebenarnya ni? Maksudnya. Dan ke atas. Oh, maksudnya ke kiri matahari? Ha. Tapi dia punya kesukaran nak nampak tu memang. Yelah, kita zoom pun Ha. sama macam ni. Ini pun masih sama lagi. Jadi bila kita nak tunjuk pun ni, tapi makin lama dia akan nampak makin cerah lah. Ni. Dah makin lama makin cerah. Tidak sikit. Zam, nampak ke Zam? Susah sebab dia belakang awan lagi Zam. Yang zoom benar-benar sama. Yang ni robotik yang tanam tak full robotik. Tu. Sekarang ni screen dah buka buat. Oh, dah buat dah. Tu. Ni cerah sangat tu pula. Kena tu. naikkan lagi. Ni dah snap ah. Ni baru nak snap. Tadi dah snap juga. Macam mana kau ubah screen atas tu kan? Skrin apa? Screen tu kan tadi masa buat video, apa dah yang usik pun. Oh, tak sebab aku dah stop video tu. Bila kau start video baru boleh usik. Okey. Cool lah, wah. Masya-Allah, tabarakallah. So aku kena cara pakai tu. Ni ada nampak jelas. Dia ada air. Dalam haus. Oh, dah ya? Ada ni. Nasi. Saya Mikir dah susah. Buka puasa. terlupa puasa ni. Allah. So, orang sebut air baru teringat. Baru teringat Saya cek di atas sini. Saya dulu Jakim. Bagian? PRO. Komunikasi korporat. Lepas tu saya dapat offer KBS. Lepas Tu saya kena transfer dekat Politeknik ni. Maksudnya tukar skim lah. Masuk KBS. Attest ke KPT. Tapi kalau S ni kan, kalau PRO banyak S kan? Dia kan S Jakim lah. Oh, S Jakim. Sebelum pada ni. Rezeki dengan KBS kalau melompat KBS, attest ke Politeknik. Jadi sekarang kat Politeknik. Politeknik sebelah ni lah. Dulu Putrajaya. Memang asal orang sini. Saya asal Kelantan, duduk Sepang. Jadi kalau kita jauh tak ada masalah ke? Ni Eza dah nampak dah tu. Dah nampak. Yang dalam ni pun dah nampak garis pun. Dalam live Facebook pun. Tu yang komen Hani Eza tu dia kata dia dah nampak. Kita kat sini ni kan. Tu dah nampak jelas dah. Kalau sini patut situ boleh nampak jelas kot. Tu dah boleh nampak garis dah pun. Masa kasar memang belum boleh nampak lagi lah. Tak tahu kat luar nanti kita ambil untuk teleskop. Gas Rahman. Patut dah nampak gas Rahman tu pun. Memang mencabar lah nak tengok ni di balik awan ni kan. Tapi garis tu patut dah jelas kelihatan dah. Nampak dalam. Boleh nampak kasar. Belum boleh lagi kot. Kena sabar. Kita orang kat luar pun belum boleh lagi. 7.44 dekat dalam live, insya-Allah semua boleh nampak lah.
Ini saya boleh terangkan lagi ni untuk bagi nampak. Ini dah boleh jelas dah. Tapi ini jelas sangat kot. Ni. Ni kalau dalam live ni dah boleh nampak jelas dah. Kan? Maknanya 28 jam dekat 29 jam. 28 jam 56 minit ni saya rasa dekat live ramai yang dah boleh nampak dah. Kan? Tadi mula-mula mencabar, semakin lama semakin rendah. Ini umur 29 jam ni memang dia tak semencabar kalau 20 jam, bawah 20 jam, lagi-lagi sukar lah. Tapi dalam live bila 29 jam, 28 jam, even lepas 24 jam dah boleh lah. Kat luar ni pun saya rasa boleh nampak dah orang kat luar. Muhammad Arif, Muhammad Tajuddin, dah nampak dah. Dalam ni bila dah makin terang, insyaAllah boleh nampak lah. Alhamdulillah sebenarnya niat dah. Jelas dah. Macam tadi mula-mula nak tengok tu, masing-masing mencari kan. Ini boleh nampak dah bentuk dia tu. Halus je. Nah, sekarang dah clear lah. Puan Roslina lama tak jumpa. Puan Roslina pun dah nampak. Cik Ajul Zulkarnain pun dah nampak. Hani Izzah dah nampak. Dah clear dah. Jadi sekarang ni kalau nak panggil kawan-kawan nak share tengok, dah boleh dah. Dah boleh panggil dah untuk tengok. Oh, ni anak bulan sebenarnya. Sebab tadi memang tak nampak. Tadi tu tak limat. Dah kita tengok awan. Sekarang ni kalau dah boleh share, boleh tengok lah. Tersenyum je anak bulan tu. Betul lah bar kan. Kalau saya tambah 2 mata tu nampak senyuman anak bulan tu lah. Ustaz Farid biasa ada kat sini. Kalau dah nampak itu pun dah nampak awan tutup tu. Jadi susah sikit lah. Tapi macam ni lah. Cabarannya tengok anak bulan. Dan rasa urus dia kat luar pun tengah nak tengok anak bulan tu lah. Inilah rupanya anak bulan. Sekarang ni pun dah di balik awan ni. Agak sukar sikit nak nampak. Tapi halus lah. Dia macam bulan sabit lah. Sebab dia dah tanggal 30. Umur pun dah 28 jam. Nampak pun. Dari tadi tak nampak-nampak. Sekarang dah nampak. Poli dah beroperasi setengah ni. Ya. Untuk staff memang tugas. Ni kali dengan kau dah ada kawan dia? Saya masa jangkit tu date. Saya masa tu 29, dia 17 masa tu. Kan dia dah 29 kan. Tahun 2009. Oh lama lah. Maksudnya saya dijangkit 10 tahun. Sekarang kat poli berapa? Baru lagi. Saya Julai 2019. Sekarang pengarah dia masih sama? Isanuddin. Isanuddin. Oh. Maksudnya dia baru lagi tu dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Tapi sempat masa Serah BR tu masih dia kot. Tahun lepas bagai Balai Cerap Selangor. Nama dia Balai Cerap Selangor, cuma di Sungai Lang lah. Umurnya dia kat bawah tu Hani Izzah. 28 jam, 58 minit. Dia sentiasa bergerak-gerak. Jadi kalau Hani Izzah tengok balik komen Hani Izzah nanti, tengok balik. Time bila yang Hani Izzah tu nampak. Muhammad Akmal Haji Senin. Itulah dia dah lahir. Nak nampak kelahiran tu yang mendebarkan dan menyukarkan kan. Bila dia memang dah lahir. Lepas istimak tu anggaplah dah lahir. Di KB hujan, Porosna di KB. Itulah tadi ni cerah. Saya pun tak tengok kamera saya ada kat luar tu. Kat luar tu macam tu lah suasana dia. Kalau setiap kali kita boleh tengok anak bulan pun, dekat ufuk tu memang nampak awannya macam tu. Tapi dengan kesabaran ataupun doa lah, kita bersangka baik pada Allah supaya kita nampak nak tengok tu. Itu nasihat Ustaz Awangku lah, Tuan Guru Awangku. Maknanya bila tengok tu, kalau boleh ni. Dah nampak ke kat luar? Oh, baru-baru nampak lah. Sebab itu pun cenderung mencari. Theodolite? Theodolite belum lagi. Aku tak ambil gambar Zam. Terang betul kat sini. Ya Allah, subhanallah. Kau uruskan ambil gambar pula. Dah ada gambar stepping kan? Dah ada lah. Tak cuma nak tahu momen-momen yang macam cantik kan. Snap kat Tapi sini ramai kan? pun dah boleh nampak dah kat Facebook. Nak ambil gambar center lah men. Boleh? Kau cantikkan lah. Pastikan tengah nampak baru kau alih Zam. Tu tengah nampak. Alah, tu kan boleh pergi balik. Barulah center. Nampak senyum-senyum. Nampak buat mata ni.
Dia punya smell lalala. Diorang tak nampak dalam kat luar kan? Ha? Diorang tak nampak dalam teleskop. Dekat mana? Diorang tak nampak kat dalam teleskop tu. Oh, ya? Tak biasa tengok kan? Tak kita tengok. Tapi susah juga awan. Tapi ni dah Dia dah terang. masuk awan baru. Yelah, dia dah terang. Mata kasar tak boleh ke? Terasa tak cuba. Nak cuba kat sini. Kau nama apa tadi tuan? Ustaz. Daripada poli Ustaz. Ha? Nama? Saya Asrul. Oh, Ustaz Asrul. Bagus. Ustaz lah dia selalu panggil Ustaz. Walaupun KBS pernah duduk Jakim Ustaz. Lagi orang tebal kan? Kejap lagi awan tebal nak tengok, kena tengok sekarang ni. Itu yang dia masuk. Sikit lagi nak masuk awan tebal dah. Tapi dah 29 jam. Dia dekat mana Zafir? Dia dekat mana? Dekat mana ni? Sini. Kalau dekat ni. Sini. Mana masuk? Ni putih. Atas sikit. Sini. Oh, mana bawah ni ada? Atas lagi. Oh, ni. Lagi kiri lagi. Kalau awan Kiri lagi, kiri sini ke kiri? Sini kiri. kiri situ. Ah. Hanya atas sikit. Oh, ni. Atas lagi. Ah. Lagi atas bunga atas tu. Oh, tinggi lagi ni. Atas situ. Oh, jadi kita kat sini ya cantik ni. Kalau awan tempat lagi ke kiri, tak ada. Kalau daripada sini awan ni ke kiri tak adalah, tapi kalau boleh kita tengok yang kat kawasan ruang yang ni. Sekarang ni ada lagi. Main exposure naikkan ni. Sekejap Exposure naikkan. Ni tak cantik macam ni. Ambil gambar dulu kan. Sebab dekat handset tak boleh putih. Ni. Jelas. Pasal aku tengok handset. Korang mau tengok handset. Ni. Tapi dah awan tebal tu dah boleh je naikkan exposure lagi. Tapi dia memang nanti dia overexpose belah sini punya cahaya, belah kiri punya cahaya. Itu lah kalau terakhir tu sama-sama. So maknanya kau dah dagang tu. Padahal ada banyak masa lagi. Oh dah lagi kawan. Dah Bukit Melawati pun dah nampak dah kata. Alhamdulillah, Ustaz Abdullah. Nampak kat teleskop pun dah. Suara ni gelap betul lah. Sekarang ni tengah dekat awan. Jadi kena tunggu lagi. Takut awan daripada belah kanan tu dia mengalir ke kiri kan. Alhamdulillah nampak kat telolet dan teleskop. Kat sini tadi nampak kat teleskop 7.48 lebih kurang. Telolet belum ada berita lagi. Nak ambil altitude semasa Ustaz Ahmad Irfan altitude semasa. Itulah insya-Allah saya dah nampak dah berapa penambahbaikan yang akan datang. Penambahbaikan yang akan datang yang kita mungkin akan buat adalah kita tambah letak altitude kat kiri kanan tu supaya boleh tahulah altitude semasa. Sekarang ni altitude semasa lebih kurang 7 degree. 7 degree. Ustaz Ahmad Irfan
Ikmal Syam 7 degree sekarang ni. Tapi 7 degree sekarang ni tengah di balik awan lah. Tengah di balik awan. Tadi dah nampak Khairul Anwar, sekarang ni tak nampak lagi. Dekat teleskop dah nampak. Dekat theodolite, sebab dia tengah dekat awan tu, dekat theodolite tadi pukul berapa theodolite, tapi tak ada lagi. Dan mata kasar belum nampak lagi, Cik Khairul Anwar. Itulah Ustaz Marifan, saya nak tambah kat sini, dia makan masa kan. Jadi saya update je 7. Dan sebenarnya video ni membantu juga untuk kita rekod data. Sebab tu saya cuba letak kat atas tu masa. Jadi kita boleh dengar, suara saya cakap nampak tu pada pukul berapa. Dan umur hilal kita akan nampak tu ada saatnya. Cuma mungkin lepas ni penambahbaikannya, kita tambah altitude. Dan kalau boleh saya nak tulis live, dah nampak mata kasar pukul berapa. Supaya yang datang tengok tu boleh tahulah. Jadi untuk makluman sekarang, DJ bagi tahu, kita dah nampak melalui teleskop tadi seawal beberapa minit selepas daripada matahari terbenam. Melalui teleskop 4 inci, kita nampak pada 7.48. Dan Alhamdulillah seperti Ustaz Abdullah bagi tahu, dekat Bukit Melawati nampak melalui theodolite dan teleskop lah. Itulah Ustaz Habdi Muhammad Sadali. Kita masa 7 suku tu tengah tengok matahari lagi. Kita nampak matahari tadi hampir seminit sebelum matahari terbenam, kita boleh nampak matahari. Jadi masa tu filter pun kita pun tak buka lagi. Kita buka filter betul-betul selepas matahari terbenam, baru kita buka filter. Sekarang keadaan dah semakin gelap. Ni dekat awan lagi ni. Sepatutnya dah boleh jelas dah kelihatan. Kalau dia ada awan nipis pun patut dah boleh muncul dah cahaya-cahaya bulan tu lah. Jadi saya cuba tambah skrip sini. Hilal terbenam. Hilal terbenam. Hilal terbenam sepatutnya pukul 20.30. Saya tambah dekat skrip ni lah, 20.31 sebenarnya. Hilal terbenam. Hilal terbenam. So saya tambah kat live ni sementara sebab tengah-tengah boleh kan. So kita tengok countdown ni. Tak muncul pula countdown ni. Rumah hilal boleh muncul. Saya letak hilal terbenam kat sini tengok. Okay, hilal terbenam lagi 32 minit. Bermakna kita lagi 32 minit. Cuma saya nak letak live lokasi tu live data. Kita ada data. Data dia dekat download, saya letak tadi. Rendahkan tune. Saya slowkan mic lah. Mungkin slowkan mic tak bergetar kot. Ni desktop audio je yang bergetar. Terima kasih Syazwani Razali. Kalau ada bergetar nanti boleh bagi tahu lagi. Lagipun ada kipas, tu sebab mungkinlah salah satu sebabnya.
Kita nak tengok momen-momen yang menarik lepas ni. Dia dekat dengan bawah ke apa ke. Jadi kalau ikut sekarang pukul 8. Pukul 8 kalau kita tengok data daripada JUPEM, altitude bulan dah 6 darjah. 6 darjah 12 minit 19 saat. Di mana azimut bulan 293 darjah. Azimut matahari pula 294 darjah. Dan jarak lengkung 13 darjah 43 minit. Kalau pukul 8. 13, okey, untuk pukul, saya akan bacakan untuk 81 minit. 81 minit, altitude bulan 5 darjah 59 minit 21 saat. Azimut bulan 293 darjah 44 minit 15 saat. Azimut matahari pula 294 darjah 21 minit 52 saat. Untuk altitude matahari dah terbenam negatif 8 darjah 11 minit 01 saat. Dan jarak lengkung pada 81 minit adalah 13 darjah 41 minit 40 saat. Itu untuk data ni pada 81 minit. Data hilal pada 81 minit. Kat sini dia keadaannya semakin mendung. Kalau kita tengok gambar tu pun dia dah semakin gelap. Awan kalau belah kiri tu hampir memenuhi ufuk. Kita punya ni dekat yang ada warna oranye tu. Dekat celahan oranye tu je kita punya harapan kalau kita nak tengok lagi. Ni saya buat sepadam dulu. Gambar terpaksa kita cerahkan lagi lah. Sebab kalau tak, dia agak makin sukar nak nampak. ISO pun saya terpaksa tinggikan. Sekarang ISO dia dah 8000. Tapi saya buat 6400. 6800 lah saya buat. Okey, jadi apa yang kita tengok dekat skrin ni adalah rakaman daripada kamera Sony A7S. Yang kita sambungkan ke teleskop Takahashi. Kita sambung ke teleskop Takahashi. Di mana teleskop Takahashi TOA 150. Dan kita sambung tu menggunakan adapter. Dan kita buat rakaman ni, ini adalah software daripada Sony, remote ni. Di mana tadi saya adjust dia punya ni. Saya adjust dia punya ISO. Sekarang ISO 6400. Shutter speed 1/6 lah. Okay, sekarang ni internet pun tengah sangkut-sangkut tu. Saya harap live ni tak terganggu lah. Sebab sekarang nak setting pun tak tahulah, awan dia dah masuk dekat awan tu saya rasa. Nanti dapat lagi ni insya-Allah ni. Itulah sekarang ni dekat awan gelap betul. Tapi itu boleh. Kau sembahyang dulu, kau sembahyang kat atas ni. Aku boleh jamak takhir. Jamak tak je. Okey, sama-sama Ustaz Ahmad Irfan. Suara perlahan lah. Sebab dah maghrib ni Ustaz Farid, kita perlahankan suara. Kalau kuat tadi bergetar-getar. Lagipun kita dah tak bercakap sangat dah. Sebab kita tengah betul-betulkan tengok-tengok gambar kalau nampak. Tapi mic laptop ni kena power lah. Aku tak pakai mic pun. Suara dia okey kan? Mungkin kau masa sembahyang nanti boleh nampak dia tau. Tapi dua-dua lain tak nampak. Kita semua berusaha dulu. Allah
Tu dah nampak, Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak lagi. Kita nampak sekarang pukul 8.05 minit. Kalau ikut 8.05 minit ni data dia 8.05 minit altitude bulan 5 darjah. Umur dia pun dah 29 jam lebih kurang. Tadi nampak 16 minit. Ini kembali masuk ke dalam awan. Kita buat rakaman ni, ini adalah software. Dia punya ISO sekarang ISO 6400. Tu? Shutter speed. Kau dah sembahyang? Bila sembahyang di Zam? Buka lampu tak penting. Hujan ke kan? Hujan ke? Hujan ke? Ada sikit. Tadi nampak 8.5 minit nampak lagi. Ini nampak ada putih bawah ni. Tapi Bukit Melawati tadi nampak gambar kat Jadolite tu kan? Bukit Melawati nampak gambar kat Jadolite. 7. Mata kasar? Kita tunggu kat bawah dia lah tu. Tunggu kat bawah tu tak. Dia dah nampak dah. Dia apa? Dia gambar. Tunggu bawah ni. Betul tak? Ada bawah tu sikit. Kita sama di 8-9 minit. Suara perlahan lah. Sebab dah maghrib ni Farid kita perlahankan suara. Kalau buat tadi bergetar-getar. Lagi pun awan tebal lah, awan putih tu. Kita dah tak bercakap sangat lah. Dia susah betul kalau nak di awan.
Ni nampak dah. Allah. Gambar nampak. Kita kena ambil gambar baru nampak. Kalau daripada live view tak nampak. Ni nampak daripada live view sikit. Tak tengok sini, aku nak tengok yang kata dulu. Tak nampak lagi. Tu? Tu nampak. Mana siapa aku letak? Just. Kalau live dah susah dah nak nampak ni. Live view sukar untuk menampakkannya. Kita apa ISO kita dah 6400. Dah 812 kali. Live view gelap je. Okeylah, kita open live pun dah terganggu, data pun tak berapa lah lancar. Kat luar pun suasana pun dah cukup gelap dah. Jadi kamera luar tu berangkat lah. Angkat kamera luar.
Saya rasa itu saja. Kita akan tamatkan kita punya live stream ni awal. Sebab kalau live view pun tak nampak dah. Kalau dekat live stream saya letak webcam, nampak ke muka Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang dah pukul 8.16 minit malam. Patutnya hilal terbenam lebih kurang 8.31. Tapi kamera kita kalau nak nampak tu memang tak nampak dah lah. Saya letak sini. Tak nampak juga. Countdown tu, countdown. Move to top. Okey, kalau ikut hilal terbenam macam kat atas kepala saya ni 14 minit lagi, 23 saat. Tapi dekat kamera dah sukar. Kalau kita nak tengok live tu memang tak nampak sebab dia dah gelap. Kalau kita ambil gambar, kita boleh nampak awan-awan dia lagi. Dia nampak awan lah. Jadi memang untuk tengok secara live tu memang dah sukar, sangat sukar. Jadi terima kasih kepada yang bersama-sama kami dekat live ni, yang mendengar taklimat daripada awal dan hingga sekarang. Kami minta maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita akan cuba tambah baik lagi untuk cerapan hilal yang akan datang. Dan apa-apa program yang akan datang kita akan cuba tambah baik. Kita akan tambah baik layout, kita akan tambah baik equipment. Kalau ada duit kita akan tambah baik equipment ke apa yang patut. Jadi semoga perkongsian ini membawa manfaat kepada semua. Dan sekali lagi kami di Balai Cerap Selangor ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah silap. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga dengan kita melihat anak bulan ni dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama doa semoga virus COVID-19 ni terangkat daripada muka bumi dan terutamanya di bumi Malaysia. Dan terima kasih, dan kita akan tamatkan live stream ni pada 8.19. Lebih kurang lagi 50 saat. Ada apa-apa sebarang cadangan ataupun komen penambahbaikan untuk live stream yang akan datang, boleh type dekat komen, kita akan ambil maklum. Dan data kita hanya pakai data daripada Mobile Data sebab kita tak ada internet berwire kat sini. Jadi kalau kadang-kadang terganggu tu rasanya ada lah teknikal. Okey, jadi saya tutup kita punya live stream ni dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di stream akan datang. Mungkin stream capai hilal ataupun stream-stream yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.